So guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Rauf. Rauf ni baru dapat kerja di satu mat. Jadi dia dapat kerja di satu mat di satu bandar lah. Ya, okey. Jadi dia mencari rumah sewa secepat yang boleh lah. Dan dia dapat satu rumah sewa yang murah. Murah dan kata orang tanpa deposit lah. Tanpa deposit lagi lah. Bagus kan? Jadi dia cari rakan dia lah. Rakan dia si Bob. Sama-sama kerja di mat yang sama. Jadi rumah sewa tu berdekatan dengan mat tempat dia bekerja. Tapi tuan rumah agak macam berat hati lah mau bagi mereka sewa rumah. Dia beritahu lah. Dia cakap, kamu boleh bayar dulu untuk bulan ni. Ya. Dan deposit nanti dulu. Dia cakap. Sebab dia kata rumah ni orang tidak lama bertahan di rumah ni. Ya, paling tahan dia cakap sebulan lah. Dia cakap kan mesti orang pindah. Jadi si Raub ni tak peduli sudah. Malas sudah mencari rumah. Sebab rumah sewa lain kena ada deposit 3 bulan, kena bayar bil air, bil elektrik apa semua kan. Jadi rumah ni hanya bayar sewa sebulan saja, tanpa deposit. Jadi siapa nak mau kan. Jadi si Raub beritahu si Bob, lantak lah, yang penting kita ada tempat tinggal. Lagipun si Raub ni mau berjimat sebab dia mau kahwin. Jadi tuan rumah pun bagi kunci. Dia cakap, okey lah, kau try dulu sebulan. Dia cakap kan, ya, kau try dulu sebulan, tengok macam mana lah. Dia cakap kan, sebab macam-macam orang cerita pasal rumah aku ni. Tapi harap-harap itu tidak ada apa-apa berlaku lah. Jadi si Raub ni lega lah dapat rumah sewa yang berbaloi tanpa deposit. Jadi si Raub ni bawa lah si Bob, kemas-kemas lah rumah, bersihkan, kemas. Seharian lah mereka kemaskan rumah tu. So selepas mereka kemas rumah tu, mereka pergi kedai mamak lah, pergi lepak dulu, minum-minum. Jadi lebih kurang atas malam begitu, baru mereka pulang semula ke rumah. Dan sampai di rumah, mereka terkejut. Mereka sudah kemas, tapi sampai rumah mereka berhamburan. Bantal di lantai, katil macam dialihkan. Ya, barang-barang. Dia cakap kan, bukan kita sudah kemas, kata di Bob. Si Bob ni pun nampak terus macam yang pucat. Dia cakap kan, wih Raub macam lain tau. Ya, kita sudah kemas, apa pula benda tiba-tiba berhambur semula ni. Ada orang ceroboh ke rumah kita ni. Jadi si Raub ni cakap, pedulilah, dia cakap kan, hantu pun hantulah, dia cakap kan. Mana dapat tinggal kita lain ni. Antaklah, dia cakap kan. Kemudian mereka nampak seperti ada kesan tapak kaki budak. Si Bob, Raub, kau tengok Raub, dia cakap kan, ada kesan tapak kaki budak. Si Raub tengok, betul, ada budak pula masuk dalam rumah kita ni. Ya, jadi si Raub cakap, mungkin toyol kali. Kan. Jadi mereka kemas semula katil mereka, barang-barang mereka yang berhamburan. Mereka tidak tidur di bilik, tapi mereka tidur di ruang tamu. So mereka tidur di ruang tamu, tidur nyenyak lah. Tiba-tiba si Raub macam terdengar suara budak bermain di luar rumah. Macam suara berlari-lari lah, hihihi, berlari begitu kan. Jadi si Raub bangun, pukul berapa ni, dia cakapkan ada suara budak ni. Dan bila dia perhati, pukul 2 pagi. Dan dia dengar suara budak tu di luar rumah sewa mereka. Jadi si Raub ni dengan memberanikan diri, dia pergi jenguk di tingkap. Dan bila dia jenguk di tingkap, dia nampak 2 orang budak yang tengah bermain. Satu lelaki, satu perempuan, berlari-lari. 1, 2, sambil membilang 3, 4, 5. 1 mati masuk kubur. Lagu dia tu pun seram. Pula budak-budak ni main pagi-pagi begini kan. Kemudian dia budak tu kira lagi, 1, 2, 3, 4, sampai 4. Dan bila yang kelima, dua-dua budak tu memandang si Raub. Dia tahu si Raub tengok dari tingkap. Dia tengok begitu. Guys, budak tu dia tengok tidak ada muka, rata itu guys. Terkejut si Raub. Dia cakap kan, apa benda ni kan? Budak ke ni, hantu ni? Jadi si Raub terkejut lah. Kemundur dia. Dia bagi bangun si Bob, bangun Bob.
Bob. Si Bob ni tengah-tengah tidur, bangun. Apa hal? Lari, keluar rumah. Dia bawa si Bob yang blur. Apa hal? Ikut aku. Naik motor on, terus lari keluar rumah tu. Diorang menuju ke kedai mamak yang tempat diorang makan. Tapi si Bob sempat memandang ke rumah sewanya dan dia nampak budak tengah melambai. Jadi si Rauf pun ceritalah segala-galanya dengan si Bob apa yang berlaku. Dia cakap, "Oi Bob, tak boleh Bob kita tinggal. Kalau hari-hari kita menghadap begini, mati," dia cakap kan. Jadi mereka pun esoknya mereka terus bagi tahu tuan rumah mereka tidak jadi tinggal di rumah sewa tu, dan tuan rumah tu pun faham. Sebab bukan mereka saja yang pernah diganggu, sebelum ni pun pernah diganggu, dan tuan rumah minta maaf lah dengan apa yang berlaku. So mau tidak mau si Rauf dan si Bob carilah rumah yang lain, dan mereka tidak sanggup hadap benda sedemikian.